Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran muamalat. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar pada tajuk al-luqatah. Kita lihat pada pengertian al-luqatah, iaitu pada bahasa dan pada istilah syarak. Kita lihat pada bahasa adalah barang yang dijumpai atau tercicir. Pada istilah syarak bererti barang yang dijumpai tetapi tidak diketahui pemiliknya atau barang yang hilang daripada pemiliknya, sama ada disebabkan oleh tercicir daripadanya atau lalainya, atau seumpamanya seperti lari daripadanya atau ditinggalkannya. Baiklah, kita akan sambung kepada dalil al-luqatah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan hendaklah kamu tolong-menolong atas perkara kebajikan dan perkara yang membawa kepada takwa. Bila seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Zaid bin Khalid al-Juhani. Artinya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang luqatah. Maka baginda bersabda, kenalilah bungkusannya dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah. Tetapi jika tidak, maka terserah kepada kamu. Orang itu berkata, bagaimana dengan kambing yang hilang? Baginda menjawab, itu boleh menjadi milikmu, saudaramu atau serigala. Lalu baginda ditanya tentang unta yang hilang. Baginda menjawab, apa urusanmu terhadapnya? Ia memiliki minuman, yakni mampu bertahan walaupun tidak minum beberapa hari, dan sepatu kaki yang kuat. Boleh datang ke tempat air, memakan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya menemui pemiliknya. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada hukum memungut al-luqatah. Yang pertama adalah sunat mengambil luqatah bagi seseorang yang yakin dirinya boleh bersifat amanah. Yang kedua, makruh mengambil luqatah, iaitu barang yang dijumpai, sekiranya bimbang dirinya akan berbuat khianat dengan mengambil terus barang tersebut. Sekiranya luqatah itu dipungut oleh kanak-kanak atau orang gila, hendaklah diambil luqatah itu daripadanya dan diserahkan kepada walinya. Hukum mengadakan saksi adalah sunat. Baiklah, seterusnya, kategori barang al-luqatah. Jenis haiwan dan juga jenis bukan haiwan. Kita lihat kepada jenis haiwan adalah seperti tidak harus memungut haiwan yang boleh mempertahankan diri dari binatang buas yang kecil dengan kekuatannya seperti unta, kuda, kerbau dan lembu. Kita tidak haruslah. Kalau jumpa unta ke, jumpa kuda, kerbau, lembu ni, kita tak haruslah kita ambil kalau terjumpa. Sebab binatang seperti ini, dia mampu mempertahankan diri mereka daripada binatang buas yang kecil. Okay, seterusnya, harus memungut haiwan yang tidak boleh mempertahankan diri dari binatang buas yang kecil seperti kambing, anak kerbau ataupun anak lembu. Okay, ini contoh anak kambing, anak lembu. Kita haruslah kalau terjumpa, sebab dia takuti haiwan seperti ini, dia tidak mampu lagi lah untuk menjaga diri sendiri. Seterusnya, jenis bukan haiwan harus memungut luqatah seperti wang ataupun pakaian. Seterusnya, sekiranya barang itu jenis makanan yang boleh tahan lama dengan sebab diusahakan
seperti ikan atau daging yang boleh dikeringkan, hendaklah diusahakan atau diupah orang lain dan dijual dengan izin hakim. Seterusnya, tindakan setelah memungut al-luqatah. Apa yang perlu kita buat apabila kita terjumpa sesuatu barang ataupun haiwan berkenaan? Baiklah, yang pertama, hendaklah mengenal pasti jenisnya, sifatnya, kadarnya, bilangannya dan sebagainya yang diperlukan untuk dikenalinya. Yang kedua, diiklankan di tempat ramai diiklankan di tempat ramai orang seperti masjid, pasar dan tempat ditemui luqatah. Seterusnya yang ketiga, diiklankan selama setahun mengikut adat. Baiklah, pemilikan al-luqatah oleh pemungutnya. Yang pertama, setelah dilaksanakan proses pengiklanan, luqatah hanya boleh dimiliki setelah dilafazkan pemilikannya seperti tamallaktu, iaitu aku memilikinya. Seterusnya yang kedua, sekiranya dituntut kembali oleh pemilik asalnya, maka yang pertama, wajib memulangkan semula barang tersebut beserta tambahan atau lebihannya seperti kambing yang telah beranak. Yang kedua, wajib membayar imbuhan di atas kekurangan setelah dimiliki. Dan yang ketiga, wajib diganti jika luqatah telah binasa atau dibayar nilainya. Seterusnya, hukum al-luqatah di tanah haram, iaitu seperti di Mekah. Yang pertama, tidak halal memungut luqatah di tanah haram kecuali dengan niat menjaganya. Yang kedua, tidak boleh memilikinya walaupun setelah berlalu beberapa tahun. Dan yang ketiga, wajib mengiklankan dan dibuat sepanjang masa. Seterusnya, contoh situasi menjumpai al-luqatah pada masa kini. Di zaman serba canggih ini, orang selalu tercicir atau tertinggal alat-alat elektronik kecil bilik mereka seperti telefon bimbit dan komputer riba di tempat-tempat awam. Kelebihan alat-alat ini biasanya ada menyimpan data pemilik seperti nombor untuk dihubungi dan ia memudahkan urusan menjejaki pemiliknya. Orang yang menemuinya boleh terus menghubungi pemilik barang untuk menyerahkan kembali barang tersebut. Baiklah, semua setakat ini pembelajaran kita berkenaan al-luqatah. Saya harap selepas ini rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasulullah, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.